Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua. Okey, bertemu dengan cikgu. Okey, nama Cikgu Suhana atau lebih dikenali dengan nama Teacher Su oleh murid-murid cikgu dan rakan guru dan cikgu dari Sekolah SMK Raja Muda Musa Teluk Intan Perak. Pada hari ini, okey, kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik bagi bab tingkatan 5 KSSM. Tapi sebelum tu, mari kita baca doa bersama-sama ya. Dan bagi pelajar bukan Islam, okey, mari kita bertafakur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Himataka wa insya'Allah min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, apa tajuk yang kita nak bincangkan hari ini? Tajuk itu adalah okey, bab 4 iaitu kadar tindak balas. Dan subtopiknya iaitu standard kandungannya iaitu 4.1. Kita akan membincangkan berkaitan dengan pengenalan kadar tindak balas. Dan hari ini kita akan tengok standard pembelajaran kita. Okey, yang pertama adalah menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Yang kedua, kita nak tengok mentakrif kadar tindak balas. Dan yang ketiga, kita nak menentukan kadar tindak balas. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu nak tanya, siapa suka makan kek? Nampak tak kek yang cikgu tunjuk ni? Ini kek coklat. Mesti ramai murid-murid yang suka dengan kek coklat. Okey, apa lagi kek yang kita suka makan? Okey, kita suka kek. Kita ada kek apa? Kek batik, kek cheese, okey. Tapi pernah tak murid-murid fikir bagaimana cara nak buat kek? Tahu ke nak buat kek macam mana? So, untuk buat kek kita mesti ada bahan-bahannya. Okey, contohnya kita ada macam ni lah. Kita ada butter. Okey, so kita ada butter, kita ada gula, kita ada esen vanila, kita ada telur, tepung naik sendiri. Okey, lepas tu kita buat apa? Kalau kita ada bahan-bahan semua ni, kita akan gaulkan semua atau kita akan putarkan hingga kembang semua bahan ni. Lepas tu kita masuk dalam bekas, lepas tu barulah kita bakar. Barulah jadi jadilah kek. Okey, dan inilah hasil dia. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, inilah yang dikatakan kadar tindak balas. Kita ada bahan-bahan dan ada bahan-bahan dan kita akan ada hasilnya. Jadi, mari kita tengok yang selanjutnya. Okey, so kita ada bahan tadilah seperti telur, okey, kita ada esen vanila, kita ada gula pasir, kita ada tepung penaik kan. Okey, itu kita panggil semua bahan lah untuk menghasilkan sebiji kek. Okey, so apa yang kita buat, kita putar-putarkan, berlaku tindak balas kimia kat situ. Lepas tu kita masukkan dalam bekas dan kita bakar dan hasilnya adalah kek. So nampak tak kat situ? Dalam satu kadar tindak balas tu kita mesti ada bahan. Lepas tu kita mesti ada hasil dalam tindak balas kimia. Jadi, kalaulah ditanya apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas kimia? Okey, so tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okey, kalau awak tengok dia punya persamaan perkataan macam ni lah. So, kita ada bahan tadi, so ada tindak balas kimia, maka kita jadi ada hasil tindak balas. Okey, itu dia. Okey, tadi kita cerita pasal kek tadi kan. Kita ada bahan, kita ada hasil. Okey, ini dari segi sains pula. Cikgu nak bagi satu contoh lah. Okey, bila kita buat eksperimen ni, okey, yang ada bahan dan kita nak dapatkan hasil, eksperimen ni sangat menarik. Okey, ini antara contohnya lah ya. Di mana kita ada tindak balas antara bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balasnya iaitu larutan kalium iodida dalam plumbum 2 nitrat. Ini bahan. Okey, yang kedua-duanya tak ada warna dan menghasilkan mendakan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna sebagai hasil tindak balas. Cuba awak bayangkan bila masa buat eksperimen ni ya, kita ada dua bahan yang dua tu tidak berwarna. So bila awak campurkan kedua-duanya, okey, yang tak berwarna tiba-tiba jadi warna kuning. Dapat dua lapisan, satu warna mendakan kuning, satu lagi yang tidak berwarna.
Ini menunjukkan hasil yang awak dapat. Sangat cantik dan menarik. Okey, ini dia gambar dia lah. Okey, ada dua tadi. Bahan kita ada dua tadi. Tidak berwarna. Bila awak campur dua, awak dapat hasil yang ini. Ini cepat kan? Okey, so awak dapat hasilnya mendakan kuning. Dan satu lagi, mendakan kuning ni kita panggil plumbum.id dah lah. Dan satu lagi yang tidak berwarna ini adalah satu larutan kalium nitrat sebagai hasil. Nampak tak menarik? Jadi inilah dia persamaan perkataan dia lah. Plumbum 2 nitrat kita campurkan dengan kalium iodida. Yang ini bahan. Bila ada bahan mestilah ada hasilnya. Okey, so kita dapat plumbum iodida dan juga kalium nitrat. Okey, ini adalah graf yang menunjukkan bahawa perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Kalau awak tengok graf ni, kita ada dua graf. Satu kuantiti bahan tindak balas, yang inilah kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Dan satu lagi kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Kalau awak tengok yang ini, graf yang pertama ni, iaitu kuantiti bahan tindak balas melawan masa, di mana nampak tak lengkungan graf ini? Okey, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Maksudnya semakin bertambah masa, bahan tindak balas semakin berkurang. Begitu juga bagi kuantiti hasil tindak balas. Semakin bertambah masa lah ya. Jadi hasil kuantiti hasil tindak balas akan bertambah. Okey, itu yang dimaksudkan oleh graf ni. Jadi kita tahu bahawa ini yang cikgu cakap lah. Macam cikgu cakap tadi, semasa satu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Jadi, kuantiti bahan tindak balas tu akan berkurang mengikut masa, manakala kuantiti hasil tindak balas juga akan semakin bertambah mengikut masa. Okey ya, faham ya graf ni? Okey, dalam tindak balas kita ada dua jenis lah. Okey, dua jenis tindak balas. Yang pertama kita ada tindak balas cepat. Yang kedua kita ada tindak balas perlahan. So, apakah contoh bagi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan? Okey, so kita tengok yang pertama. Contoh pertama adalah pembakaran lilin. Okey, so kenapa kita kata pembakaran lilin ini cepat? Sebab bila kita pasang je api, dia terus menyala, terbakar cepat. Okey, ini adalah satu tindak balas yang cepat. Manakala bagi tindak balas perlahan seperti pengaratan seperti yang kita tahu, okey, nak berkarat sesuatu besi itu mesti mengambil masa yang agak lama. Contohnya seminggu ataupun 2 minggu. Okey, contoh lain bagi tindak balas cepat adalah peleburan, contohnya peleburan ais, okey, fotosintesis bagi tindak balas perlahan. Okey, dan satu lagi ya, cikgu bagi contoh satu lagi lah yang bagi yang cepat, iaitu nyalaan gas butana. Macam pembakaran jugalah, kita bakar lighter. Itu adalah tindak balas. Okey, kita dah tengok tadi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Sekarang kita nak tengok graf dia. Okey, tapi sebelum tu kita kena perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas atau kuantiti hasil tindak balas melawan masa dalam tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. So, kita ada dua graf yang kita nak tengok. Okey, so ini dia graf dia. Okey, so graf yang pertama ini adalah graf kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Yang graf kedua adalah kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Nampak beza kat situ kan? Satu bahan, okey, satu hasil. Okey, kita tengok graf yang pertama dulu. Okey, di mana kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Okey, so yang biru ini, lengkung biru ini adalah untuk tindak balas cepat dan merah ini tindak balas perlahan. Cuba awak tengok bentuk lengkung biru ini dengan merah ya. So biru ini menunjukkan kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya. Itu tindak balas cepat. Maknanya dalam masa yang singkat, okey, kuantiti bahan itu cepat habis. Sebab apa? Dia cepat bertindak. Cepat bertindak. Itu tindak balas cepat. Bagi tindak balas perlahan, bahan kita tu lambat habis. Okey, mengikut masa. Itu menunjukkan kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahannya. Ini bentuk graf dia. Okey, untuk yang B ni, kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Okey, yang biru ini untuk cepat, merah ini untuk tindak balas perlahan. Okey, awak tengok ya, kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Bagi tindak balas cepat, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepatnya. Maksudnya, okey, dalam masa yang singkat dia dah dapat hasil tindak balas.
hasil tindak balas dia bertambah dengan cepat-cepat je. Dalam masa singkat dia dah dapat hasil tindak balas. Okey, tapi bagi tindak balas perlahan, okey, nak dapat hasil tu dia ambil masa. Perlahan lah, lama sikit baru dapat hasil. Itu menunjukkan kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahannya. Nampak tak bezanya? Tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Tindak balas cepat, okey, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat, tapi dia dapat hasil tindak balas tu dah bertambah dengan cepat. Tapi bagi tindak balas perlahan, okey, kuantiti bahan tindak balas tu dia berkurang dengan perlahan, slow je. Jadi bila kurang tindak balas bahan tu berkurang dengan perlahan, jadi nak dapat hasil tu perlahan jugalah. Itulah dia yang kita nak tengok bagi graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Okey, sekarang kita akan tengok perbandingan antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Bila cikgu sebut perbandingan, dalam perbandingan itu mesti ada dua perkara, iaitu persamaan dan juga perbezaan. Okey, so mari kita tengok ya. Okey, pertama kita tengok dari segi persamaan. Apa persamaan kedua-dua tindak balas ini, iaitu cepat dan perlahan? Iaitu pertama, kuantiti bahan tindak balasnya berkurang. Dua-dua tindak balas ini mengalami di mana kuantiti bahan tindak balasnya berkurang. Yang kedua, kuantiti hasil tindak balasnya bertambah. Itu persamaan dia lah. Kedua-dua benda yang sama berlaku. Okey, tapi bagi perbezaan, kita tengok dari segi kadar tindak balas. Okey, bagi tindak balas cepat, kadar tindak balasnya tinggi. Kita sebut kadar tindak balas itu tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepatnya. Bagi tindak balas perlahan, okey, kita sebut kadar tindak balasnya rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahannya. Okey, itu dari segi kadar tindak balas. Dari segi masa tindak balas, bagi tindak balas cepat, mestilah kita tahu bahawa ia mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Dan bagi tindak balas perlahan, ia mengambil masa yang panjang untuk menjadi lengkap ataupun erti kata lainnya untuk bahan itu habis bertindak balas. So ini adalah persamaan dan perbezaan bagi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okey, dalam masa cikgu sebut perbandingan tadi, perbandingan tindak balas cepat dan perlahan. Okey, bila sampai bab perbezaan tadi, cikgu ada sebut berkaitan dengan kadar tindak balas. Betul tak? Okey, cikgu kata tindak balas cepat tu, kadar tindak balas dia tinggi. Kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balasnya rendah. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Okey, so kalau kita tengok kat sini, kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, jadi dekat sini kan, kalau awak tengoklah kan, kalau kita ada kadar, nampak tak? Kita ada masa. Masa. Dan bila kita sebut tindak balas, okey, bila kita ada tindak balas, okey, kita ada bahan ataupun kita ada hasil. Itulah dia kadar tindak balas. Dan untuk sampai kadar tindak balas ni, pastikan okey, murid-murid ada kalkulator bersama. Okey. Kalkulator mesti ada lah. Sebab dalam kadar tindak balas ni kita akan buat pengiraan. Okey, so kita pergi kepada formula. Okey, apa formula kadar tindak balas? Okey, ini pertama ya. Pertama kita punya formula yang pertama lah. Okey, kadar tindak balas, iaitu perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas. Okey, ini biasa kita kata dalam jisim ke berkurang kan, bertambah jisim lah. Bahagi masa berlakunya perubahan kuantiti bahan, sama ada dalam saat ataupun dalam minit. Okey, so ini adalah formula bagi kadar tindak balas. Okey. Okey, sebelum kita buat pengiraan ya, ini adalah antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang kita boleh perhati dan kita boleh ukur atau boleh kiralah dalam tempoh masa yang tertentu untuk menentukan kadar tindak balas. Okey, yang pertama kita boleh tengok dari segi pengurangan jisim, okey, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Okey, yang kedua kita tengok pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas, ataupun kita boleh tengok dari segi pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekondaksian elektrik, kekondaksian haba atau keamatan warna campuran tindak balas.
Okey, selain daripada tu kita boleh juga tengok dari segi pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas ataupun pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Ini adalah antara beberapa aspek yang kita boleh tengoklah untuk yang kita boleh perhati atau kita boleh ukur, okey, untuk kita tentukan kadar tindak balas. Okey. Okey, so untuk memantapkan lagi pemahaman awak tentang kadar tindak balas, okey, so kita akan buat latihan lah. Jadi, murid-murid perlu ada kalkulator. Kalkulator, pensel, pen untuk kita kira. Okey, dan ini dia contoh dia. Contoh ni cikgu ambil daripada buku teks. Jadi, bila masa cikgu mengajar ni, pastikan buku teks ada je dengan awak. Dan boleh tengoklah buku teks, muka surat 118. Okey, so contohnya macam ni. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Ini bahan dia lah. Kita ada pita magnesium dengan asid berlebihan sehingga lengkap. Sehingga lengkap maksudnya sehingga habis bertindak balas pita magnesium ni dengan asid hidroklorik. Dalam masa 30 saat. Okey, hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Kalau awak tengok gambar rajah ni, okey, pita magnesium tu bila kita letak dalam asid hidroklorik pada 0 saat, okey, dia masih kekal macam tu lah 0.3. Okey, bila dia dah 10 saat, okey, dia makin lama makin kecil lah. Maksudnya makin berkurang jisim, lama-lama habis. Pita magnesium itu dah larut dalam asid hidroklorik. Nah, maksudnya dia dah bertindak balas dengan asid hidroklorik habis pada 30 saat dengan lengkap. Jadinya, okey, kita nak mencari kadar tindak balas. Dia kata hitung kadar tindak balas. So, macam mana nak cari? Okey, so kita tahu bahawa kadar tindak balas, kita balik kepada formula kita. Perubahan yang dikata kuantiti bahan atau hasil. Perubahan itu maksudnya kat sini iaitu pengurangan jisim magnesium bahagi masa yang diambil. Okey, kita tahu pengurangan tadi pada mula-mula kita ada 0.3, last kita tinggal kosong, habis kan? Jadi 0.3 tolak 0.0 gram. Kat sini faham ya, ini jisim dia. Pada mula jisim dia 0.3 sehingga dia habis kita tolak dia. Okey, so 0.3 gram pengurangan jisim magnesium bahagi dengan masa lengkap dia habis bertindak balas iaitu 30 saat. Okey, 30 saat. Jadi 0.3 bahagi 30 saat. Awak tekan je kalkulator, dapat 0.01. Okey, di atas ini jisim dalam unit gram. S ni saat, bila kita bawa naik ke atas, dia jadi negatif 1. Jadi 0.01 gram S negatif 1. Ni unit bagi kadar tindak balas. Okey, faham tak? Faham tak? Senang je kan? Okey. Okey, tadi cikgu dah ajar macam mana nak buat pengiraan kadar tindak balas kan? Okey, sekarang kita nak tengok pula dari segi kadar tindak balas purata. Sebab dalam kadar tindak balas bagi satu tindak balas boleh juga kita ukur sebagai kadar tindak balas purata. So sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas purata? Okey, kadar tindak balas purata ialah nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Okey, so kita tengok pada contoh lah ya, contoh. Okey, cikgu ada graf yang ni. Okey, isi padu gas hidrogen melawan masa. Masa ni dalam saat. Nampak tak? Masa ni dalam saat. Tapi tengok soalan ya. Tengok soalan dia kata hitung kadar tindak balas purata pertama dalam minit pertama. Nampak dia sebut minit. Bila minit kita kena tahulah dan kita kena terus kata bahawa 1 minit adalah 60 saat. Senang nak tukar nanti. Ingat yang tu dulu. 1 minit 60 saat. Okey, dalam soalan yang ini ya, pertama kita cikgu akan ajar macam mana nak hitung kadar tindak balas purata A dalam masa minit pertama. Okey, B dalam 2 minit pertama. Okey, C dalam minit kedua. Nampak dia ada beza tu? Nanti cikgu beritahu ya. Okey, D dalam minit ketiga dan E keseluruhan bagi tindak balas ini. Okey. Okey, so kita tengok penyelesaian pertama. Okey, soalan tu dia nak hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Ingatnya minit pertama, 1 minit 60 saat. Okey, yang itu yang pertama dan kita kena tahu juga bahawa minit pertama itu maksudnya adalah dari 0 saat hingga 60 saat. Okey, so apa kita perlu buat? Pertama kita kena tulis dulu formula dia. Formula bagi kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut.
Okey, jadi bila dia kata nak minit pertama, 1 minit 60 saat. Pergi pada graf. Okey, kat mana? Okey, kat 60 lah sebab ini saat kan, sebab kita minit pertama. So, 60. Buat garisan, ambil pembaris, pensel. Okey, buat garisan sampai dekat kawasan graf ni. Okey. Okey, terus pergi kepada kepada isi padu. Nampak tak isi padu kat sini? Nampak kita mesti gariskan, buat garis putul-putul ni sampai ke graf yang lengkung merah ni lah. Dan terus pergi kepada isi padu. So, isi padu bagi 60 saat tu, minit pertama adalah 20. So, 20 cm padu. Bahagi dengan, masa yang berlakunya tindak balas itu adalah 60. So, kita bahagi 60 saat. Jadi, 20 cm kuasa 3 bahagi dengan 60 saat, kita dapat 0.33 cm kuasa 3. S ni bawa ni atas jadi S negatif 1. Yang ini bagi minit pertama. Okey, faham ke? Okey, faham ya? Okey, kita tengok seterusnya soalan B iaitu dia nak dalam 2 minit pertama. Okey, 2 minit pertama. Okey, jadi kita 2 minit pertama kita tahu 1 minit 60 saat, 2 minit mestilah 120 saat. Jadi 2 minit pertama adalah dari 0 hingga 120 saat. Okey, itu kena ingat. Dan kita tulis lagi balik formula dia lah. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas. Okey, bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Kalau kat sini perubahan kuantiti bahan tu adalah isi padu gas hidrogen tu lah. So, kita tengok pada graf. Okey, 2 minit pertama adalah daripada 0, 2 minit kan? 120. 1 minit 60, 2 minit 120. Jadi 0 sampai 120 saat. Okey, buat garis putus-putus dengan pembaris sampai dekat lengkung merah ni, berhenti dan terus pergi kepada isi padu. Sebab kita mesti nak cari isi padu. Okey, isi padu dia dapat 30. Okey, so 30 adalah jumlah isi padu gas yang terkumpul. Itu perubahan kuantiti bahan tadi tu. Jadi 30.0 cm kuasa 3 bahagi masa tindak balas itu adalah 2 minit pertama kan? Kat 2 minit 120 saat. Jadi awak pun bahagilah dengan kalkulator. Okey, 30 bahagi dengan 120 dapat 0.25 cm kuasa 3 S negatif 1. Senang ke? Senang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C atau soalan ketiga iaitu dia nak suruh cari kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Ada beza kan? Tadi kita kata 2 minit pertama, ini minit kedua. Kalau 2 minit pertama, dia start daripada 0. 0 sampai kepada 2 minit tu. Tapi kalau minit kedua, dia pada diri dia je. Pada minit dia je. Jadi minit kedua itu adalah, minit kedua adalah dari 60 hingga 120. Sebelah dia. Yang sebelah dia. Okey? 60 hingga 120. Itu beza minit kedua dengan bila dikata 2 minit pertama. Ingat, 2 minit pertama dari 0. Kalau minit kedua, diri dia je. Start daripada dia dengan sebelah dia. Okey, minit kedua adalah dari 60 saat hingga 120 saat. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena ingat minit dalam graf saat. Jadi, kena tukarlah. Dan yang kedua, apa perlu kita ingat? Kita kena tulis formula dia. Kita tahu bahawa kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas bagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, so kita tengok. Sekarang kita kata minit kedua. Minit kedua, 1 minit 60 saat. 2 minit berapa? Ya, betul. 120. Kat sini kan? 120. So, kalau 120, kita tengok 120 dulu. Okey, buat garis putus-putus. Okey, lepas tu pergi kepada isi padu. Okey, kita dapat 30. Itu bagi dari 120. Okey, 30. Okey, so seterusnya dia kata dari 60 hingga 120. Okey, kita pergi tengok pula 60. Okey, so pergi tengok 60. Okey, buat garis putus-putus, pergi pada isi padu. So, berapa isi padu? Dia 20. Sebab dia kata minit kedua itu adalah dari 60 hingga 120. Jadi, kita dah tahu bahawa tadi kita dapat 120 tadi adalah 30 cm3. Yang ini, okey, tolak dengan 20 cm padu. Okey, bahagi dengan masa. Okey, dia kata minit kedua adalah dari 60 hingga 120. Jadi, 120 tolak 60. So, awak akan dapat 30 tolak 20, 10 cm kuasa 3. Bahagi dengan 120 tolak 60, awak dapat 60 saat. Bila bahagikan, awak dapat 0.17 cm kuasa 3 S negatif 1. Penting ya unit ni. Cm kuasa 3 S naik ke atas jadi S negatif
-1. Ingat bezanya antara 2 minit pertama dengan minit kedua. Okey, faham ya? Senang kan? Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Dia nak suruh kira kadar tidak balas purata dalam minit ketiga. Tadi minit kedua kan, ni minit ketiga. Kalau dia sebut minit ketiga, kat dia je kan. Pergi tengok orang sebelah dia. Okey, minit ketiga dia akan tengok orang sebelah dia. Minit ketiga tu berapa? 1 minit 60 saat, 2 minit 120, 3 minit adalah 180. Jadi kalau sebelah dia adalah 120. Okey, so ini minit ketiga. Perkara yang penting lagi yang perlu dibuat adalah tulis dulu formula dia. Okey, kadar tidak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tidak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, so kita tengok ya. Kita pergi kepada minit ketiga. Minit ketiga kita tengok graf adalah 180 lah. Okey, minit ketiga adalah dari 120 hingga 180. Okey, kawan sebelah dia. Macam tu. Kalau minit tu disebut minit-minit, diri dia dan tengok kawan sebelah dia je. Okey, cuba tengok ni. 180 adalah minit ketiga. 180. Okey, buat satu garis putus-putus sampai ke graf. Okey, dan terus pergi tengok isi padu. Iaitu kita dapat isi padu bagi minit ketiga tu 35. Okey, so kawan sebelah dia adalah 120. Ingat ya, minit ketiga dia tak dari kosong. Okey, dia tak dari kosong. Diri dia je. Okey, dan kita nak tengok dengan kawan sebelah dia. Okey, so kita ada 120. Okey, 120. Buat garisan putus-putus sampai ke graf dan tengok isi padu. So isi padu dia 30. Okey, so jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul daripada 120 pada 120 hingga 180, okey, adalah 35 tolak dengan 30. Masa macam mana masa? Masa tengoklah. Okey, masa 180 kena tolak dengan 120. So bila awak tolak tadi, awak dapat 35 tolak 30, dapatlah 5 cm kuasa 3. 180 tolak 120, awak dapat 60 saat. So sama dengan 0.08 cm kuasa 3, S bawah ni atas, jadi S negatif 1. Okey, nampak tak? Senang kan? Janji tahu beza dia. Janji tahu macam mana nak baca pada graf. Okey. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Dia kata dia nak kadar tidak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini. Jadi mari kita tengok pada graf dulu. Okey, di mana kita nak tengok dalam graf tu yang dikatakan tidak balas purata keseluruhan. Maksudnya itu tindak balas ini telah lengkap. Maksud tidak balas lengkap di mana dia dah stop, berhenti dan dia akan beri bacaan yang sama saja selepas itu. Kalau dalam graf ini awak tengok lengkung graf ni, nampak tak selepas tu dia terus sama je. Dia macam stop. Habis. Sama je lepas tu macam mati habis saja kan. Okey, so dekat situ menunjukkan titik permulaan di mana bahan tidak balas itu telah habis bertindak balas. Jadi untuk mencari kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ni, okey, kita macam biasa kita tulislah dulu formula. Kadar tidak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil tidak balas bahagi masa yang diambil atau masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Nampak tak? Setiap kali adanya latihan tu, cikgu mesti sebut berkaitan dengan formula supaya ingat. Cakap banyak-banyak kali kita ingat. Okey? Okey, so kita tulislah. Kita terus tulis bahawa kat sini kita nak tengok jumlah isi padu gas terkumpul yang telah pada pada graf yang dah tetap tadi. Mana dia kita tengok dekat sini ya. Okey, dekat sini kita tengok yang tetap adalah pada 180. Dia telah berhenti bertindak balas lah. Okey, pada 180. Okey, kita buat garis putus-putus sampai ke graf dan terus tengok isi padu dia. So isi padu dia adalah 35 cm padu. So masa yang kita ambil yang lengkap tu yang telah habis bertindak balas adalah 180. Jadi 35 bagi 180 awak dapat 0.19. Okey, cm kuasa 3S negatif 1. Ini bermakna dia kata tindak balas berhenti pada 180. Bukanlah 360. Dia dah bermula dia berhenti adalah pada 180. Senang kan? Okey. Okey, kita dah tengok dan kita dah kira kadar tidak balas purata. Sekarang kita tengok pula apabila disuruh kita kira kadar tidak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tidak balas seketika, iaitu berlaku pada satu-satu masa atau pada ketika tertentu. Okey, dalam pengiraan ni kita melibatkan tangent, iaitu melukis garis lurus. Okey, jom kita tengok dia punya soalan lah. Okey.
Soalan daripada buku teks. Okey, macam biasa kita masih menggunakan formula kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Itu kena tulis lah. Bagi ingat. Okey. So kat sini soalan dia contoh ni dia nak dia nak kadar tindak balas pada masa 20 saat. Okey. Dan dia kata adalah sama dengan keturunan tangent lengkung pada masa 20 saat tu. Okey, kita tengok pada graf. Okey, ini kita punya graf yang merah ni pada lengkung. Jadi dia kata kadar tindak balas pada masa 20 saat, kita pergi pada masa 20 saat. Lepas tu apa kita buat? Kita buat garis, satu garis putus-putus sampai ke titik lengkung merah ni. Titik graf ni. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita buat garis lurus. Okey, macam P sampai R ni. Okey, so kita nak tengok perubahan kuantiti tadi dalam isi padu kan. So kita pergi P. P kita berapa? Okey, P ni kita garis lah pergi kepada pada isi padu kita. P ni kita garis dengan garis saya, garis. Sampai sini kita dapat 49. Okey. Okey, R ni berapa? R ni kita garis dengan garis. Okey, kita dapat 21. So kita tahu bahawa perubahan kuantiti bahan tadi kita dah dapat dah, iaitu 49 tolak 21. Okey, masa pula. Masa, perubahan masa lah kan. Masa yang diambil. Okey, kita tengok kita buat satu segitiga. Okey, segitiga ni. Okey, so kita Q ni berapa? Okey, daripada sini. Ini yang dikatakan tangent tadi ya. Okey, Q ni kita ambil Q. Okey, kita garis. Okey. Okey, berapa Q? Okey, Q 29. Okey, maaf lah. Okey, 29. Okey, kita tengok R pula berapa? Kita buat garis panjang R. Itu R masa kan? Okey, 9. Jadi 29 tolak 9. So kita dapatkan sini lah 49 tolak 21 per dengan 29 tolak 9. Okey, 29 tolak 9. Okey, so kita dapat 28 bagi 20 sama dengan 1.0 cm kuasa 3S negatif 1. Kalau diminta pada kadar tindak balas pada masa 25 ke, sama je cara nak cari dia. Sama saja. Yang penting awak pandai melukis tangent. Okey, pertama mesti garis ni. Lepas tu buat di segitiga. Dan kita nak mencari keturunan tangent tu. Okey, dalam matematik pun ada ni. Okey. So, okey, faham ya macam mana nak cari? Okey. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua ya. Okey, sebab cikgu akan bincangkan banyak sikit contoh tu sebab dalam pengiraan memang kena ada latihan yang banyak. Okey, tengok contoh 2. Dalam satu eksperimen keturunan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, so ini dia gambar rajah dia. Okey, soalan ni dia nak bagi tindak balas ni, dia nak hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat dan B ni hitung kadar tindak balas pada masa 120 saat. So kita tengok dulu hitung pada masa 60 saat. Okey, so macam yang samalah. Okey, yang pertama awak kena tulis dulu formula dia iaitu kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas bahagi dengan masa bagi perubahan kuantiti bahan tersebut. Okey, so kalau kita tengok, okey, dia nak mana? Dia nak yang 60 saat kan? So pergi pada graf, pergi pada 60. Okey, buat garis putus-putus sehingga sampai pada lengkung ini. Okey, so awak boleh buat pangkah lah, pangkah kat sini. Lepas tu buat garisan, ini kita panggil garisan tangent. Buat garisan, okey, satu garis lurus dan buat segitiga. Okey, buat segitiga. Biasa kita buat ni pada panjang mana? Biasa pada panjang mana teacher? Okey, biasanya kalau sebenarnya semakin besar ni kita punya baca semakin tepat lah kan. Okey. Okey, so segitiga. Okey, so kita tahu bahawa perubahan tadi kan kuantiti bahan, kita nak tengok isi padu lah. So pergi tengok Y ni, pergi tengok isi padu dia dapat 43. Okey, dan X ni adalah 23. Okey, masa. Kita tengok daripada Z ni kan, segitiga kita ni, hujung ni, kita tengok bawah lah, 100. Yang pada X ni, bawah ni berapa? 20. So, kita tahu kat sini, okey, perubahan kuantiti bahan adalah 43, tolak dengan 23. Isi padu, tulis isi padu lah, kan? Bahagi dengan masa adalah 100, okey, tolak 2, 20. So, kita dapat kat sini 23, bahagi dengan 80. Okey, 23. Sini 20 20 bagi 80. Okey, so kalau kita nak tengok dia punya jawapan tu, okey, cuba tengok sini ya. So kat sini lah yang cikgu kata tadi 43. Okey, 43.
43 kat sini, tolak 23. Okey, 23. Bagi 1 tolak 20. So, awak dapat 20 bagi 80. So, bila dah tekan kalkulator dapat 0.25. Atas sentimeter padu, S nak bawa ni atas jadi S negatif 1. So, ini adalah kadar tindak balas pada 60 saat. Apa kata, okey, awak cuba buat untuk dapat 120 kan. Kalau ada murid-murid yang ada buku teks tu, boleh cuba tengok dan boleh cuba buat. Okey. Okey, kita pergi pada B pula. Okey, kita pergi kepada soalan B ni, merupakan soalan terakhir lah. Okey, untuk mencari kadar tindak balas pada masa tertentu iaitu pada masa 120 saat. Jadi, apa yang kita perlu buat lagi yang pertama, tulis dulu formula kadar tindak balas iaitu perubahan bagi kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey, so perubahan bahan tindak balas tu kita nak tengok isi padu gas hidrogen. So, jom kita tengok pada graf. Okey, so kalau awak tengok pada graf okey, pada graf, okey, dia nak pada 120, pergi pada 120 saat lah. Okey, lepas tu buat apa? Kita buat garis putus-putus sampai lengkung biru, buat tanda pangkal dan awak boleh buat garis lurus. Ini garis tangent, buat garis lurus melalui yang pangkal kamu tadi. Lepas tu buat segitiga. Okey, so buat segitiga. So, nak cari perubahan bahan tadi adalah melibatkan isi padu gas hidrogen kan. So, pergi kepada Q, pergi cari pada isi padu lah. Garis pada isi padu dapat 47.5. Kalau P dapat 38.5. Okey, so itu bagi perubahan bahan dia. Okey, bagi isi padu gas hidrogen. Tapi kalau bagi masa, okey, pergi pada R. Okey, buat garis betul-betul sampai bawah awak dapat 160. P dapat 80. So, macam mana nak cari kadar tindak balas pada masa 120? Adalah 47.5 tolak dengan 38.5 bahagi dengan 160 tolak 80. 47.5 tolak 38.5. Ini masa kita nak tekan kalkulator. So, dapat 9. Okey. Okey, dapat 9 bahagi dengan 80. Okey, so semua orang boleh tekan kalkulator lah. Okey, so macam ni. Okey, kita dah dapat yang macam ni. Sama ya. So, kita dapat 9 bagi 80. Awak akan dapat tekan kalkulator dapat 0.11 cm kuasa 3 S bawa ni atas jadi S negatif 1. Okey, semua faham kan? Cikgu rasa senang saja kalau awak ikut aturannya satu persatu, dia sama saja, sangat mudah. Okey, so sampai sini saja dulu. Okey, slot cikgu yang ini sebab cikgu akan sambung lagi untuk yang seterusnya iaitu bagi subtopik 4.2. Okey. Okey, sampai sini saja. Okey, untuk siri yang pertama, bahagian subtopik 4.1, pengenalan kepada kadar tindak balas. Cikgu harap kamu semua faham dengan apa yang cikgu ajar. Okey, cuba banyakkan sikit buat latihan. Okey, untuk lebih memahami bagaimana nak mengira kadar tindak balas tadi. Okey, dan kita akan berjumpa untuk siri yang kedua iaitu bagi subtopik 4.2 dan 4.3. 4.2 tu kita akan tengok faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dan juga 4.3 bagi aplikasi konsep kadar tindak balas. So, ingat tu. So, kita akan jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Jumpa cikgu lagi untuk siri yang kedua. #Sains itu mudah. Stay tune. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.